Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Yang Mohormat Tan Sri Speaker. Terima kasih pada Yang Mohormat Tuan Syed Shahir bin Syed Muhammad, Senator Tuan Syed Shahir bin Syed Muhammad atas pertanyaan mengenai dengan Independent Power Plant dengan izin IPP. Sukacita saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Independent Power Plant ataupun IPP yang ada di negara ini membuat perjanjian Power Purchase Agreement dengan izin PPA dengan TNB, Tenaga Nasional Berhad, dan bukannya dengan menandatangani dengan kerajaan. Antara IPP yang menandatangani dengan kerajaan atau dengan TNB ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil generasi yang pertama. Generasi yang pertama ini terdiri daripada 5 IPP, iaitu YTL yang akan tamat PPA-nya pada 30 September 2015, SEV akan tamat PPA-nya pada 30 Jun 2017, Genting Sanyan Power 4 Disember 2015, PowerTech 13 Januari 2016 dan Port Dickson Power pada 1 Januari 2016. Ini generasi yang pertama. Bagi generasi yang kedua dan generasi yang ketiga, dianya semuanya melepasi daripada tahun 2020, Tan Sri Yang Di-Pertua. Bagi IPP generasi pertama di Semenanjung, kesemua IPP tersebut akan tamat tempohnya di sekitar 2015 dan 2016. Memandangkan IPP ini masih lagi mempunyai kemampuan untuk beroperasi dan kos modal membina stesen jana kuasa tersebut telah habis dibayar, kerajaan berpendapat bahawa stesen-stesen tersebut masih lagi mampu menjana bekalan elektrik sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun. Sehubungan dengan itu, kerajaan pada tahun 2012 telah melaksanakan bidaan kompetitif terhad bagi penlanjutan tempoh operasi atau disebut sebagai competitive bidding dengan izin stesen jana kuasa yang akan tamat tempoh operasinya, di mana bidaan ini merangkumi stesen jana kuasa yang dimiliki oleh IPP dan juga TNB. Mana-mana pihak yang ingin menyertai bidaan tersebut hendaklah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya, kadar capacity payment yang merangkumi fixed operating rate FOR dan capacity rate financial CRF yang diperlukan sekurang-kurangnya dalam RM6 per kilowatt per bulan. 2. Tempoh pengurangan pembayaran capacity bermula 48 bulan sebelum tamat tempoh PPA sedia ada. Ketiga, IPP perlu menandatangani PPA yang baru yang menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan keempat, tempoh PPA hanya dihadkan kepada maksimum 10 tahun daripada tamatnya PPA yang sedia ada, bergantung pada kadar pengurangan dan keperluan kapasiti tersebut. Hasil dari bidaan ini, sebanyak 2 stesen jana kuasa IPP generasi pertama dan sebuah stesen jana kuasa TNB telah diberikan kelulusan beroperasi 5 hingga 10 tahun. Stesen tersebut adalah Genting Sanyan, Segari Energy Venture dan stesen jana kuasa Pasir Gudang yang dimiliki oleh TNB. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Soal tambahan seterusnya, Yang Mohormat. Terima kasih, Syed Shahir. Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Apakah benar dakwaan yang menyatakan bahawa Suruhanjaya Tenaga bercadang untuk memecah-mecahkan TNB yang ada sekarang ini kepada 5 atau 6 entiti. Antaranya, bagi perkhidmatan pengguna, dalam bahasa Inggeris sebut consumer service, penghantaran atau transmission, pengawal selia sistem grid, penjanaan dan sebagainya. Adakah benar bahawa TNB yang ada ini akan dipecah-pecahkan? Terima kasih.
Yang Hormat Tan Sri Speaker, terima kasih pada soalan tambahan. Sebenarnya di setakat ini pihak Suruhanjaya Tenaga tidak bercadang untuk memecah-mecahkan TNB kepada kumpulan-kumpulan ataupun kepada syarikat-syarikat kecil. Cuma saya suka memaklumkan kepada Dewan bahawa operasi di TNB sekarang ni ada terbahagi kepada 3. Yang pertama dikenali sebagai generation ataupun yang membekalkan bekalan kuasa elektrik, power plant, sama ada TNB ataupun swasta, IPP. Yang keduanya dikenali sebagai penghantaran ataupun transmission. Yang kita tengok ada kabel yang tinggi-tinggi, 500 kilowatt, 275 kilowatt dan 132. Dan yang ketiganya adalah distribution, iaitu yang menghantar bekalan elektrik ke rumah atau ke kilang. Jadi ada 3 komponen di dalam TNB itu, dan pada waktu ini saya katakan tadi bahawa Suruhanjaya Tenaga tidak bercadang untuk memecah-mecahkan. Terima kasih. Pertanyaan seterusnya nombor 10, Yang Hormat Datuk Raja Rupiah. Oh, ada bangun dah. Jawab apa? Okey, minta maaf. Okey, Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya adalah sejak tertubuhnya IPP ini banyak kontroversial dan persoalan timbul, dan ada dakwaan Tuan Menteri Pembangkang menyatakan bahawa kerajaan bayar subsidi kepada IPP ini. Dan adakah dengan kenaikan tarif elektrik 15 hingga 16% di 15% di Semenanjung dan 16% di Sabah Sarawak, adakah kerajaan perlu membayar lebih kepada IPP ini? Dan soalan yang kedua saya, adakah kenaikan tarif elektrik ini akan memberi impak ekonomi, termasuklah kenaikan harga dan sebagainya? Dan adakah kerajaan akan mengkaji seperti tempat awam seperti rumah ibadat, masjid, surau, mengkaji tarif elektrik supaya akan dikecualikan ataupun diturun harga ataupun harga yang murah, discount rate kepada rumah-rumah ibadat, kuil, gereja, masjid, surau dan sebagainya. Kerana mereka ini adalah sumbangan, bukan pendapatnya adalah sumbangan. Ya, Mak, cukup sekatu. Kerana yang tu bahasa perbahas nanti boleh bangkitkan. Okey, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanya banyak soalan. Yang pertama mengenai dengan dakwaan bahawa kerajaan memberi subsidi kepada IPP ataupun Independent Power Plant. Saya ingin tegaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa panjang daripada tempoh penubuhan IPP, daripada mula ditubuhkan seperti yang saya sebutkan tadi sehingga hari ini, kerajaan tidak memberi subsidi kepada mana-mana IPP. Apa yang berlaku adalah kerajaan telah menetapkan satu kadar harga pembelian gas untuk IPP, iaitu harga di bawah daripada harga pasaran. Kerajaan menetapkan bahawa gas pada harga RM13.70 per MMBTU, sedangkan dalam market harga gas lebih daripada RM40. Dan ini ditanggung oleh Petronas, dan Petronas menanggung apa yang dipanggil foregone revenue, dengan izin Tan Sri, keuntungan yang dilepaskan oleh Petronas tiap-tiap tahun lebih kurang 14 bilion ringgit Malaysia, ataupun sepanjang tempoh keseluruhan hasil yang telah dilepaskan oleh Petronas dari tahun 1997 hingga tahun September 2013, 135.23 bilion. Ini maknanya harga ceiling yang diberi oleh kerajaan kepada TNB untuk mendapat tarif elektrik yang ada sekarang.
Kalau kita pergi kepada harga pasaran, gas itu pada harga pasaran sudah tentu. Harga tarif yang ada sekarang tidak boleh berada pada taraf sekarang. Jadi nak kena lebih daripada itu. Sebab tu kerajaan tetapkan pada satu kadar harga. Yang kedua disebut oleh Yang Berhormat tadi mengenai dengan semakan tarif kepada rumah-rumah awam ataupun rumah ibadat. Untuk pengetahuan Dewan Ahli-Ahli Yang Berhormat bahawa sekarang ni pihak TMB memberi potongan sebanyak 10% kepada semua rumah-rumah ibadat, masjid, surau dan lain-lain rumah ibadat 10%. Jadi kalau permintaan tadi Yang Berhormat, bolehlah kita bawakan pada kerajaan untuk sama ada boleh dinaikkan potongan peratus kepada masjid dan lain-lain rumah ibadat. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Soalan tambahan tak ada? Ada 2. Sekarang kita beralih ke soalan nombor 10. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya kemukakan soalan saya, soalan nombor 10. Silakan Mak Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Datuk Raja Ropiah Raja Abdullah. Terima kasih atas soalan. Saya ingin menjawab soalan ini bersama Yang Berhormat Senator Datuk Syed Ibrahim bin Kadir yang dijadualkan pada 19 Disember kerana ia memandangkan hampir serupa. Selain daripada pemberian BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, kerajaan sentiasa berusaha untuk menangani kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat, termasuk melalui pemberian subsidi, bantuan dan insentif. Dari segi pemberian subsidi, harga barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, tepung, gas masak, petrol RON 95, diesel dan elektrik bagi penggunaan RM20 ke bawah masih diberi subsidi oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi subsidi bagi perkhidmatan pengangkutan seperti subsidi tol, subsidi pengangkutan udara ke kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, serta subsidi perkhidmatan kereta api di laluan wilayah timur iaitu di Pahang dan Kelantan. Dari segi pemberian bantuan, khususnya bagi sektor pendidikan, kerajaan akan meneruskan bantuan persekolahan RM100 seorang untuk bajet 2014, RM540 juta kepada pelajar sekolah rendah dan menengah. Program voucher buku Satu Malaysia bernilai RM250 setiap pelajar untuk bajet 2014, RM325 juta, serta subsidi kadar faedah bagi pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional, menurunkan daripada 4% kepada 1% kadar faedah. Jumlah subsidi itu RM1.5 bilion. Bantuan persekolahan dalam bentuk makanan dan pinjaman buku teks juga diberi kepada murid sekolah. Di samping itu, kerajaan terus menyediakan peruntukan untuk insentif hasil tangkapan nelayan dan pengeluaran padi serta bantuan kepada orang asli. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2013 sebanyak RM46.7 ribu juta atau RM46.7 bilion atau 1/5 atau 20% daripada perbelanjaan mengurus kerajaan diperuntukkan untuk subsidi, bantuan dan insentif kepada rakyat yang secara tidak langsung dapat menangani kos sara hidup mereka. Tidak ada negara dalam dunia ni yang sebegitu baik pada rakyatnya kecuali Kerajaan Barisan Nasional. Datuk Yang Dipertua, rakyat turut menikmati pelbagai bantuan kerajaan secara tidak langsung dalam bentuk perkhidmatan sosial dengan bayaran yang minimum atau percuma, antara contohnya rawatan perubatan di klinik dan hospital kerajaan, pendidikan di sekolah rendah menengah termasuk buku teks percuma dan di institusi pengajian tinggi awam, serta biasiswa dan pinjaman pelajaran. Sebagai contoh, di IPTA 90% daripada kosnya ditanggung oleh kerajaan, yang PTPTN itu hanya menanggung 10% sahaja daripada kos pengajian tinggi. Itu pun boleh percuma kalau dapat first class honours. Pada tahun 2015, satu jaringan keselamatan sosial ataupun social safety net dengan izin yang lebih menyeluruh akan diperkenalkan. Sehubungan dengan ini, Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri sedang menjalankan kajian bagi mewujudkan sistem jaringan keselamatan sosial tersebut.
Bagi tujuan ini, kerajaan akan mewujudkan satu sistem pangkalan data yang komprehensif termasuk mengintegrasi data e-kasih, data penerima bantuan kebajikan dan penerima BRIM bagi memastikan tiada pertindihan dan keciciran pemberian bantuan pada golongan sasar. Bagi golongan berpendapatan sederhana pula, kerajaan akan memberi pelepasan cukai khas sebanyak RM2,000 ke atas pendapatan tahun 2013 untuk mereka yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penjimatan bayaran cukai sehingga RM480. Selain itu, kerajaan juga telah mengumumkan pengurangan kadar cukai kepada kumpulan tersebut semasa bajet 2013 yang lalu yang turut memberi penjimatan cukai sehingga RM475 ke atas pendapatan tahunan 2013. Bagi meringankan beban rakyat untuk memiliki rumah, kerajaan telah dan akan melaksanakan langkah-langkah termasuk menyemak semula cukai keuntungan harta tanah RPGT dan meningkatkan harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing daripada RM500,000 satu unit kepada RM1 juta seunit bagi memastikan harga rumah stabil serta mengekang aktiviti spekulasi yang keterlaluan. Membina rumah mampu milik bagi golongan miskin, berpendapatan rendah dan sederhana di seluruh negara di bawah Jabatan Perumahan Negara. Contoh program perumahan rakyat disewa dan perumahan rakyat bersepadu, Perbadanan Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, dan juga memperkenalkan skim perumahan mampu milik swasta atau My Home yang menawarkan subsidi RM30,000 seunit kepada pemaju swasta untuk membina rumah kos rendah dan sederhana. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan Datuk Raja Rupiah. Silakan, Mak. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Syukur Alhamdulillah, Kerajaan Barisan Nasional selain daripada pemberian BRIM, banyak lagi subsidi lain yang diteruskan demi untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin balik kepada persoalan BRIM oleh kerana pemberian BRIM ini yang diterima hampir 25% daripada rakyat Malaysia, melibatkan lebih kurang 7.9 juta bagi tahun 2014, maka sistem penyampaian dan pemberian BRIM mestilah ada penambahbaikan dan diperkemaskan supaya tidak timbul rasa kurang senang dan tidak selesa kepada penerima-penerima yang akhirnya usaha murni kerajaan ini dipandang negatif oleh ramai orang. Jadi saya ingin mengetahui apakah langkah-langkah penambahbaikan sistem penyampaian yang telah dirancang bagi tahun 2014. Dan soalan saya yang kedua ialah, saya amat-amat mengalu-alukan dan mengucapkan tahniah di atas inisiatif kerajaan untuk memberi perlindungan insurans takaful berkelompok rakyat satu Malaysia atau iBRIM kepada semua penerima isu rumah BRIM. Bilakah agaknya tarikh implementasi skim ini, dan saya berharap bahawa rakyat yang muflis juga akan diberi perlindungan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Raja Rupiah. Dua soalan tambahan mengenai BRIM. Sukacita saya maklumkan bahawa penerima BRIM pada tahun ini, tahun 2013, ialah sebanyak 6.8 juta orang dengan nilai 2.9 bilion dan ringgit pada tahun hadapan, meningkat sebagaimana Yang Berhormat sebut kepada 7.9 juta. Daripada 6.8 juta orang meningkat pada 7.9 juta. Ini disebabkan ada lebih kurang hampir sejuta kategori baru yang kita tidak janji tapi kita nak bagi. Sebelum ini kita berikan kepada yang berpendapatan 3,000 dan ke bawah, ketua isi rumah, dan juga yang bujang berpendapatan 2,000 dan ke bawah. Baru-baru ini kerajaan telah membuat keputusan untuk memberikan tambahan BRIM kepada yang berpendapatan RM3,001 ke RM4,000 dengan nilai RM450 campur RM50 iBRIM ataupun insurans BRIM. Yang berpendapatan RM3,000 ke bawah disebut oleh pembangkang kita tidak menepati janji. Itu tidak betul, sebab janji kita ialah peningkatan BRIM 500 kepada 1,200 dalam masa 5 tahun.
dan kita tingkatkan 500 kepada 650 untuk tahun hadapan, campur 50 insurans BRIM yang kita tak janji pun tapi kita bagi, dan kita juga menambah daripada 250 kepada RM300 kepada penerima BRIM bujang. Saya memandang tinggi atas saranan Yang Berhormat untuk kita memperbaiki sistem penyampaian BRIM. Ada pandangan supaya BRIM ini dimasukkan dalam akaun, tetapi ada bantahan terutama daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dia kata masa itulah sebenarnya mereka ingin bertemu dengan rakyat, dapat bersalam, menjabat tangan, bertemu mata dengan rakyat yang pelbagai golongan, ya, termasuklah juga daripada pelbagai parti hadir untuk menerima. Jadi kita belum membuat keputusan muktamad, ada cadangan masuk dalam akaun. Tapi kalau masuk dalam akaun ini, rakyat tidak akan terasa mereka menerima bantuan itu. Sebagaimana segala bantuan subsidi yang kita berikan sekarang ini, rakyat juga tidak terasa kita menolong, ya, kerana dimasukkan terus dalam harga segala subsidi itu dengan harga yang lebih rendah. Mereka fikir itulah harganya, walhal itu bukan harganya. Kalau kita tarik subsidi, harganya akan berlipat kali ganda. Jadi, ahli-ahli Yang Berhormat, sistem penyampaian itu akan dibaiki. Kalaupun kita buat keputusan untuk memberikan tunai, mungkin lebih banyak kita perlukan kaunter untuk memberi, mungkin lebih banyak majlisnya. Saya kira paling sesuai satu-satu majlis itu tidak boleh lebih daripada 2,000 orang penerima. Kalau lebih daripada 2,000 orang penerima, dia akan jadi masalah. Jika dibuat di dalam stadium, dia akan jadi masalah. Ia perlu dibuat di dewan-dewan sahaja, tidak perlu stadium sehingga menyusahkan. iBRIM ini satu pembaharuan yang menarik. Kepada Yang Mumplis itu kita akan beri pertimbangan, kerana ia adalah insurans takaful sehingga RM30,000 untuk kematian dan juga untuk kecacatan kekal. Dan kita sedang memperhalusi berapakah jumlah sebenar untuk diberi apabila mati, tapi telah diumum RM30,000. Sama ada syarikat insurans berupaya untuk memberikan, sebab carumannya cuma RM50, ya, premiumnya. Jadi kita telah mengumumkan RM30,000, mati sahaja dapat RM30,000, dan kemudian cacat kekal itu sehingga RM10,000. Hilang kaki misalnya adalah mungkin RM10,000, hilang dua belah kaki mungkin RM20,000. Itu semua sekali sedang diperhalusi, dan tidak ada satu skim insurans yang sebegini ramai kepada rakyat kecualilah di negara Malaysia. Terima kasih, Mak Menteri. Maka dengan jawapan daripada Menteri itu tadi, maka setakat inilah pertanyaan